Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semua penonton dan pendengar kami di sesi perkongsian santai siri 2 melalui FB page Persatuan Pendidikan Jasmani Malaysia, PPJKM ataupun SHAPE Malaysia. Okey, sementara kami masih menanti lagi penonton-penonton ataupun pendengar-pendengar berada di FB page kami. Saya akan berkongsi sedikitlah apa perkongsian santai PJPK kita siri 1 dan kali ini siri 2 bersama Cikgu Muhammad Yusri bin Muhammad. So perkongsian santai PJPK ini bertujuan untuk memberi manfaat kepada guru-guru, khasnya guru PJ di seluruh Malaysia dalam menjalani norma baharu pengajaran dan pembelajaran secara inilah PDPR sekarang ni. Dan perancangan kami ialah untuk menjalankan perkongsian santai PJPK ini secara mingguan, tetapi so far kita telah melaksanakan baru siri 1 dan kali ini siri 2. Dan kita berharap lagi lah tiap-tiap minggu ni terlaksana lah apa yang dirancang. Walau bagaimanapun macam yang telah diketahui, siri 2 yang sepatutnya berlaku pada awal Julai tempoh hari terpaksa ditangguhkan di atas sebab-sebab teknikal, dan kami memohon maaf. Dan hari ini kita meneruskan lagi perkongsian santai PJPK kita bersama Cikgu Yusri. Alhamdulillah lah hari ini dengan izinnya kita dapat bersama-sama dengan panel jemputan kita yang saya rasa tidak asing lagi di kalangan guru-guru PJK di Malaysia ni, dan beliau ni merupakan jurulatih utama kebangsaan, dan beliau juga merupakan graduan daripada diploma UiTM, diploma pengurusan sukan UiTM, dan seterusnya beliau melanjutkan pengajian di dalam ijazah pendidikan sains sukan di UPSI. Dan saya rasa pada tahun 2005 beliau telah memulakan kerjanya sebagai guru dalam bidang pendidikan ini, bermula di Sarawak, kemudian saya dimaklumkan ada 3 sekolah lah, dan kini berada di Kelantan. Dan tajuk beliau pada malam ini sangat menarik, bagaimana beliau melihat PJPK mendempani pengurusan mental dan emosi pelajar semasa PDPR. So kita tahulah isu-isu sekarang ini dengan tekanan kiri kanan depan belakang, bukan sahaja di kalangan guru, di kalangan ibu bapa, malah di kalangan murid juga tidak ketinggalan lah. Jadi mungkin isu ini nanti akan dikupas oleh Cikgu Yusri, dan untuk penonton-penonton di FB kami, sekiranya ada komen-komen, boleh gunakan comment box untuk majukan soalan-soalan yang berkaitan. InsyaAllah kita akan go through komen-komen tersebut dari masa ke semasa, dan hopefully komen-komen ataupun persoalan yang diajukan itu adalah berkaitan dengan tajuk kita hari inilah. So insyaAllah Cikgu Yusri ataupun saya, kita akan cuba menjawab persoalan-persoalan tersebut. Right, dengan tidak membuang masa lagi, saya jemput, saya perkenalkan juga Cikgu Muhammad Yusri bin Muhammad. Walaupun nama kami sama, ayahnya, tetapi kami mak lain, pak asing, kan. Jadi saya serahkanlah platform ini kepada Cikgu Yusri untuk beliau kupas bagaimana PJPK ini dapat mendempani pengurusan mental dan emosi pelajar semasa PDPR. Silakan Cikgu. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera juga kepada Dr. Hani Mazlina kerana sudi untuk menjemput saya ke SHAPE untuk berkongsi sedikit pada malam ini. Dan terima kasih jugalah kepada semua yang pendengar-pendengar yang bersama dengan kita pada malam ini.
untuk sama-sama ya kita berkongsi tajuk PJPK ataupun pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan mendepani pengurusan mental dan emosi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran di rumah. Okey, so PDPR lah. Okey, dan saya rasa kita sebenarnya saya rasa sebenarnya tak asing lagi lah ya berkaitan isu pengurusan mental dan emosi ini dalam mata pelajaran PJPK, sebab sebenarnya kita dah ada satu platform yang mana benda-benda ini sudah pun berada di dalam kita punya kandungan. Okay, dan kita lihatlah sepintas lalu, saya rasa melalui slide yang sudah pun di-share kalau tak silap saya oleh admin. Okey, kita melihat bahawa isu ini adalah isu yang diperkatakan dengan begitu hangat. Okey, dengan begitu hangat, dengan begitu diperdebatkan di berbagai media lah, di media masa, media sosial dan sebagainya. So, kita melihat emosi itu, saya rasa guru-guru PJPK dia dah tak perlu ya, kalau pendengar kita di kalangan guru-guru PJPK dia dah tak perlu nak dijelaskan dengan definisi, tapi saya cakap jugalah mungkin ada kalangan-kalangan penonton kita daripada background yang lain. Jadi yang seperti yang kita tahu, mental adalah psikologi yang berkaitan dengan pemikiran ataupun akal. Jadi emosi pula adalah jiwa atau ciri-ciri jiwa yang mempamerkan perasaan yang dapat berlaku secara spontan. Okey, yang secara spontan bergantung kepada situasi lah, situasi-situasi yang membawa kepada emosi tersebut. Okey, jadi dengan keadaan PDPR yang kita rasa sudah berlanjutan agak lama ya, dari tahun 2020 sehinggalah ke 2021 ini, saya rasa kita perlu melihat kembali seperti mana yang hangat diperkatakan ini, tahap emosi dan juga tahap mental pelajar kita dalam menghadapi perkara ini. Sebabnya kalau kita tengok di skrin itu ya, banyak sangat isu yang memberikan 1001 emosi kepada pelajar, okey, dengan ada yang berada jauh di luar bandarnya dengan kekangan lain internet dan sebagainya, okey, yang tak ada peranti dan sebagainya, dan ini sebenarnya membawa kesan yang terlalu besar saya rasa. Okey, sampai di luar negara, ada sampai dah di Indonesia, kalau tengok slide yang bawah-bawah tu yang dah sharekan tu, ya, ada di India dia dah ada sampai yang bunuh diri disebabkan tak boleh masuk kelas online. Dan kita juga melihat ada pelbagai seminar, pelbagai bengkel yang juga dianjurkan untuk mengupas isu ini ya, yang saya rasa yang tepi sekali itu bersama dengan pakar psikologi Dr. Mariani Muhammad Noor yang memperkatakan tentang isu-isu ini. So bagaimana kita nak kaitkan isu ini dengan PJPK? Okey, sebagaimana yang saya katakan tadi, ada platform-platform, dan sebelum itu kita melihat bahawa PDPR yang kita langsungkan di rumah itu, adakah ia memberi satu impak yang positif ataupun impak yang negatif kepada pelajar? Sebabnya PDPR yang terlalu lama ini memerlukan pengurusan mental dan emosi yang bijak oleh guru, ya, memerlukan guru mengawal mental dan emosi pelajar dengan bijak. Okey, sebab kalau kita lihatlah, saya ambil data ni secara umum ya, saya tak macam tidak kat kepada, mungkinlah ada satu sekolah ditutup, 2-3 sekolah ditutup. So ini secara umum lah di seluruh negara. Okey, kalau kita lihat dari tahun 2020 ya Dr. Ani ya, dan juga para pendengar, kita dapat lihat bahawa bermula daripada 13 hari bulan 3 tahun 2020 lagi, okey, pada masa itu ialah cuti pertengahan penggal. Okey, dan sebaik saja sekolah hendak dibuka pada 18 hari bulan 3 tahun lepas, okey, pelajar-pelajar mula menghadapi PDPR ini. Okey, mungkin pada mulanya mereka cuba meneroka dengan benda-benda yang baru ini, tetapi bila kita lihat ianya bersambung, bila sekolah dibuka sekejap sahaja, saya rasa pada
kalau ikut kepada kita punya slide tu, sekolah dibuka sepenuhnya pada 25 hari bulan 6 pada tahun lepas. Okey. Dan ditutup kembali seluruh negara pada 9 hari bulan 11. Dan berlanjutanlah kepada 2021 tahun ini, okey, dibuka balik pada dibuka semula, okey, pada 4 hari bulan 4. Okey, ni sekolah menengah rendah semua bersemuka lah, maknanya semua dah bersemuka pada 4 hari bulan 4. Tetapi, okey, benda yang kita tak jangka ya, sebab bencana dan sebagainya, sekolah kembali ditutup. Kalau negeri Kelantan dan juga beberapa buah sekolah di negeri lain lah, saya rasa di Selangor dan sebagainya, ditutup pada 3 hari bulan 5. So seminggu selepas itu, sebelum cuti perayaan, sekolah ditutup dan sehinggalah sekarang sampai ke mengikut pengumuman, okey, yang berhormat Menteri Kanan semalam mengumumkan bahawa seawal-awalnya sekolah akan mula beroperasi pada 1 hari bulan 9. So, kalau saya kira dengan data tu saya melihat bahawa ada 100 lebih hari pelajar berkurung di dalam rumah, ya, sebab yang membuatkan mereka tertekan ini sebenarnya bukan sahaja PDPR. Okey, PDPR itu adalah salah satu faktor dan mereka ini tidak dapat keluar bebas, ya. Mungkin sebelum ini boleh pergi ke mall, boleh pergi ke pantai, taman dan sebagainya, dan ini ada kekangan-kekangan SOP lah yang perlu dipatuhi daripada mereka melakukan benda-benda tersebut lah. Okey, boleh saya teruskan Dr. Ani? Okey, itu gambarannya yang berkaitan dengan PDPR dan juga mental dan emosi pelajar lah. Kalau saya boleh teruskan, saya sambung bagaimana benda ni boleh dikaitkan dengan PJPK. Boleh cikgu, teruskan. Boleh ya? Okey. Boleh. Okey, okey, ini dia pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Saya lebih suka sebut PJPK ya, para pendengar, minta maaf kalau saya shortkan dia ya, sebab itu kita nak sebut secara penuh mungkin agak ini juga masa dan sebagainya. Okey, bagaimana PJPK itu saya melihat ianya mendepani pengurusan mental dan emosi pelajar semasa PDPR. Okey, satunya kalau dilihat, okey, ada 4 komponen yang saya nampak. Satunya ialah dari segi sudut falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri. Okey, lepas ni kita ulas dan satu-satulah faktor-faktor ini. Okey, satunya konsep kurikulum PJPK, pemberatan kandungan yang ada dalam PJPK dan skop kurikulum PJPK lah. Utamanya melalui komponen pendidikan kesihatan. Okey, kita tengok ya. Okey, kalau kita lihat pada falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri, yang saya highlightkan kuning itu adalah untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Okey, dan sekarang mungkin ada sosial dan sasiah lah. Dulu Jerry, sekarang dah Jeris. Okey, jadi kalau dilihat benda-benda ini melalui falsafah pendidikan kebangsaan, dan PJPK adalah salah satu subjek yang melengkapi falsafah pendidikan kebangsaan ini. Ya, dan sebagaimana yang kita tahulah, aspek-aspek jasmani banyak sekali berada di dalam skop kandungan kurikulum PJPK, dan emosi, rohani dan sebagainya banyak juga terkandung di dalam subjek pendidikan jasmani dan kesihatan ini. Okey, kalau kita boleh saya teruskan dengan inilah, kita lihat gambaran secara jelasnya bagaimana KPM melihat meletakkan komponen ataupun kandungan di dalam subjek PJPK ini sehingga menjadikan ia mendepani pengurusan mental dan emosi untuk pelajar. Okey, kalau kita lihat kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani dan kesihatan itu sendiri ya, sebenarnya kita dapat melihat bahawa target konsep kurikulum ini untuk melahirkan insan, kesejahteraan hidup insan. Okey, ataupun kita lebih ringkasnya disebut sebagai wellness. Okey, dan seterusnya kalau dilihat ia juga menjadikan istimewa sebab pemberatan kandungan dalam subjek PJPK ini dia agak berbeza dengan subjek lain. Okey, ada 75% komponen PJ dalam subjek ini, okey, yang mana akan memberikan satu macam mana satu aspek, okey, satu aspek yang lengkap untuk pelajar dari segi kecergasan fizikalnya,
Okey, dari segi intelektualnya seperti mana yang kita sedia maklum dalam PJPK ada psikomotor kan, ada kognitif dan juga efektif, dan dia juga ada 25% komponen PK. Okey, dan yang nak saya sentuhkan hari ini, yang banyak saya nak sentuhkan adalah dalam komponen pendidikan kesihatan, okey, atau saya sebut PK, sebabnya dalam PK ini ia ada peers. Okey, dalam peers ini banyak sangat aspek-aspek yang sebenarnya telah pun dimasukkan dalam kandungan kurikulum PJPK ini berkaitan dengan pengurusan mental dan emosi, sehingga ada satu kandungan pada, saya rasa pada bab 3.0 dalam pendidikan kesihatan ya, memang betul-betul di highlight bagaimana seorang pelajar, okey, ataupun bagaimana seorang murid hendak menguruskan mental dan emosi mereka dari tahun 1 sehinggalah ke tingkatan 5. Maknanya kandungan ini telah ada dari tahun 1 sehingga tingkatan 5 kepada pelajar-pelajar di seluruh negara. Dan kita melihat KPM memang memandang ke depan dengan meletakkan kandungan dalam mata pelajaran PJPK KSSM ini. Okey, Cikgu Yusri, bila kita melihat balik kepada konsep kurikulum PJ dan PK ni, sebenarnya kita tahu PJ-PK ni adalah satu mata pelajaran yang sangat unik bagi saya, sebab kita merangkumi orang kata ekologi, cycle kehidupan kita maknanya dalam PK ni topik-topik tentang kesihatan diri yang kadang-kadang di rumah pun tidak diajar kan, tidak dilengkapkan dengan ilmu ini. Jadi melalui PK inilah diketengahkan bagaimana kesihatan diri dan kesihatan reproduktif berlaku, bagaimana untuk menjalankan tanggungjawab sebagai anak, sebagai ibu bapa, sebagai adik-beradik kan. Jadinya cikgu apa pandangan cikgu bila kadang-kadang sebab saya melihat masa PDPR ni dah ada isu-isu yang kata PJPK ni tak perlu berjalan pun, tidak perlu tidak perlu dibuat pun sebab tu PDPR, kerana dia ibu bapa ini mahu kita guru-guru untuk fokuskan kepada subjek-subjek yang lebih bersifat akademik. So apa pandangan cikgu di sini? Okey, terima kasih soalan doktor. Sebenarnya doktor, kalau tanggapan ataupun anggapan yang sedemikian adalah memang boleh disangkal dan memang tidak benar lah, sebab sekiranya tidak ada PJPK atau pendidikan jasmani dan kesihatan dalam PDPR, ia akan menambahkan lagi stres ataupun konflik ataupun tekanan kepada pelajar. Sebab seperti yang mana yang kita tahu, senaman atau peluh, bila seseorang itu mengeluarkan peluh, dia mengeluarkan melakukan senaman dan sebagainya, mereka telah pun mengeluarkan satu hormon yang kita panggil hormon endorfin dalam badan kita, yang mana dia akan menyebabkan pengaliran darah yang lebih lancar dan juga sedikit sebanyak boleh mengurangkan tekanan lah dalam badan. So kalau kita melihat salah satu kepentingannya, dan satu lagi kita boleh melihat juga dalam, tadi saya fokus kepada komponen pendidikan jasmani, okey, kita boleh pelajar membuat aktiviti dan berpeluh. So peluh itu boleh sebenarnya meriliskan sedikit tekanan dan memberikan kelegaan mental dan emosi kepada pelajar. Dan lagi satu, saya melihat juga kalau kita lihat kepada slide, okey, dalam skop kurikulum pendidikan kesihatan itu sendiri, bila kita lihat dalam itu adanya 75% kandungan dalam pendidikan kesihatan ni adanya peers, okey. Peers ini ialah pendidikan kesihatan reproduktif dan juga sosial. Okey. Dan dalam 75% ini, dalam peers ini sebenarnya cukup penting dia punya kandungan, sebab kandungan dalam peers inilah yang saya boleh katakan satu pembelajaran ataupun satu nilai dan juga satu pengajaran yang membentuk sikap yang boleh digunakan oleh mereka sepanjang hayat. Sebab dalam peers ini ada cara
yang apa, ada topik yang mengaitkan dengan bab kekeluargaan, adanya perhubungan. Maksudnya topik yang berhubungan lah, bagaimana pelajar berhubung dengan orang lain, macam mana mereka mengamalkan kehidupan sihat untuk mencegah penyakit-penyakit. Okay, sebab itu saya katakan kandungan dalam PS ini sebenarnya adalah satu kandungan yang boleh memberikan yang boleh membentuk nilai dan sikap kepada pelajar itu sepanjang hayat. So, no point untuk mengatakan PJPK tidak perlu berada di dalam PDPR. Memang amat-amat salah lah bagi saya. Terima kasih, Doktor. Betul, saya bersetuju tu cikgu, sebab kadang-kadang bila yalah kita dalam bidang yang sama kan, jadi bila ternampak sedemikian kan katanya PJPK ni tak penting, tapi malahan kalau kita lihat sebenarnya murid-murid ni dia gembira sebenarnya bila masuk kelas PJPK ni. Sebab di sinilah mereka dapat bergerak, mereka dapat lebih bebas, mereka dapat kata lari sedikit daripada fokus akademik itu, tetapi walaupun kata PJPK ni dilakukan secara santai tetapi impak dia tu macam cikgu kata tadi sepanjang hayat. Itu saya setuju cikgu. Tak apa, okey cikgu boleh teruskan dulu. Okey, saya teruskan dengan slide yang seterusnya sebab kita pun 1 jam saja kan, Doktor. Jadi saya letakkan di sini kandungan yang komponen yang berada dalam pendidikan kesihatan lah, komponen pendidikan kesihatan yang ada dalam pendidikan jasmani kesihatan lah, yang ada dalam mata pelajaran PJPK. Okay. Kalau kita lihat di sini, okey, komponen-komponen ini adalah komponen-komponen yang diajar dari tahun 1, budak tu darjah 1, pelajar itu darjah 1, okey. Pelajar itu darjah 1 sehinggalah pelajar itu ke tingkatan 5, dia diajar dengan benda-benda yang membentuk peribadi untuk menjadi seorang yang bersikap baik, mulia dan mempunyai nilai-nilai tambah yang elok lah kalau dilihatnya. Kalau dilihat adanya kesihatan, mereka belajar pasal kesihatan diri. Okey, ramai yang salah anggap yang PS ni, ramai yang ingat PS ini lebih bertumpu kepada isu-isu yang berkaitan dengan seksual semata-mata. Tidak. Okey, kalau kita lihat nombor 1 sehingga nombor 6 itu adalah nombor 7 itu adalah topik-topik yang berada dalam 75% PS. Okey, topik-topik yang berada dalam PS. Okey, bukan sahaja isu-isu yang berkaitan dengan seksual, adanya keselamatan, adanya perhubungan, adanya kekeluargaan, dan yang saya nak highlightkan di sini ialah saya nak relatekan dengan tajuk kita tadi, bagaimana PJPK ini sebenarnya telah pun mendepani dalam menangani isu pengurusan mental dan emosi pelajar, sebabnya dia ada yang nombor 3 ni. Okey, kalau hadirin dapat lihat slide tu, tajuk ini seperti yang saya katakan tadi, dari tahun 1 sehingga tingkatan 5, murid atau pelajar diajar dengan tajuk ini. Okey, dan dihubung kaitkan pula, okey, diletakkan nilai-nilai tambah pula dengan tajuk-tajuk yang lain lah, seperti perhubungan di mana pelajar atau murid dia boleh belajar bagaimana nak berkomunikasi dengan orang, bagaimana kemahiran interpersonal dia. Okey, kemahiran interpersonal ni maksudnya bagaimana pelajar itu berkomunikasi di antara individu yang melibatkan orang lain lah. Okey. Okey, saya teruskan ya. Okey, kalau dilihat, okey, ini pada tahun 1. Okey, dari tahun 1 lagi, okey, saya highlightkan pelajar dah pun diajar, murid dah pun diajar bagaimana, apakah itu perasaan, bagaimana nak meluah perasaan, bagaimana nak menguruskan emosi dalam mendapatkan kehendak, mendapatkan keperluan. Okey, ini untuk tahun 1 lah. Okey, saya akan review tidak secara detail ya, Doktor. Boleh, tak ada masalah.
Jadi kita macam ni lah teruskan juga dengan Saya berharap kita punya penonton ni ada juga di dalam kalangan ibu bapa supaya mereka dapat lihat sebenarnya apakah topik-topik yang kita ajar dalam PJPK supaya kepentingan PJPK ni dan kualiti PJPK serta kata apa kedudukan PJPK ni dapat ditingkatkan lah di sekolah-sekolah kan. ya betul-betul doktor. Sebabnya ialah kadang-kadang salah anggap ramai yang rasanya macam menganggap bahawa PJ ni adalah satu subjek yang main-main kan. Subjek yang bermain saja, subjek yang tak ada input, dan sebenarnya kalau kita masuk ke dalam skop kandungan dia, ianya satu mata pelajaran yang cukup indah dan cukup bermakna lah dalam membina pelajar menjadi seorang yang menjadi seorang insan yang sejahtera dalam hidup sebagaimana fokus konsep yang digariskan oleh KPM tadi. Betul, rakan-rakan kita kat sini yang di FB ramai yang menyokong bahawa subjek PJPK ni sangat penting dan perlu diajar di sekolah dan tengok ada yang katakan kalau tak penting kenapa subjek ini diajarkan dari tahun 1 sehingga tingkatan 5. So ini kita PJPK ni merupakan subjek wajib. Jadi pelaksanaan tu memang wajib dan saya rasa tidak boleh dikeluarkan langsung daripada jadual waktu. Okey, boleh teruskan lagi cikgu? Ya betul. Saya selalu bagi tahu pelajar-pelajar saya doktor, saya bagi tahu dengan mereka bahawa cuba cari dalam dunia ni satu negara yang tidak mengajar PJ dalam kurikulum pendidikan mereka. Memanglah saya kata kalau you all cari pendidikan jasmani tak jumpalah. You pergi US, you kena tengok physical education kan. Jadi benda-benda macam ni lah, dan saya bagi tahu mereka sebab kita nak sedarkan mereka, sebab kadang-kadang pelajar-pelajar ni mereka lebih macam menganggap juga subjek PJ ni adalah subjek yang tak penting, tak ada exam kan. Jadi untuk sedarkan mereka, kita sebagai guru sebenarnya memainkan peranan. Saya selalu cakap dengan mereka, saya cakap you cari subjek yang jaga you punya kesihatan sampai dia jaga you punya jantung. Sebabnya kalau you cakap sains, you belajar pasal jantung, okey betul, sains itu you belajar pasal jantung, you belajar pasal sistem jantung, tapi sains itu tidak membantu untuk menambah kecerdasan you punya jantung, menambah you punya kesihatan. Tak ada yang subjek yang sampai macam tu sekali. Saya cakap dengan dia kan. So inilah peranan kita sebagai cikgu lah, supaya untuk memberikan kesedaran kepada pelajar-pelajar kita bahawa PJ ini adalah subjek yang sangat-sangat penting lah. Okey, saya teruskan dengan tahun 2. Okey, tahun 2 pelajar-pelajar pun dah diajar dengan cara mengurus perasaan bimbang, okey. Dan benda-benda yang ada dalam kandungan ini sebenarnya sangat cantik ya, sekiranya guru-guru PJ yang ada, guru-guru PJ yang menyaksikan kita punya webinar malam ini, kalau boleh bila mengajar tajuk-tajuk yang sebegini ya, tajuk-tajuk yang seperti pendidikan kesihatan ini, cuba relatekan dengan keadaan yang berlaku pada hari ini. Okey, cuma kena pandailah juga untuk mengawal situasi itu supaya takut ada pelajar-pelajar yang menghadapi kesulitan sebagainya semasa musim pandemik ini terasa dengan apa yang diajar. So cikgu-cikgu kena hati-hati jugalah dengan perkara-perkara yang sebegitu. Okey, boleh teruskan lagi ya doktor? Boleh. Okey, tahun 3 pelajar-pelajar dah diajar dengan murid-murid dah diajar dengan keyakinan bagaimana dia nak tingkatkan dia punya keyakinan diri. Okey, nampak tak bahawasanya memang PJPK ni dah ada satu platform untuk pelajar, untuk kita kontrol emosi dan juga mental pelajar semasa PDPR. Sebab kita dah ada platform, kita dah ada kandungan. So yang selanjutnya tu hanya perlukan kita mengupas saja untuk kefahaman pelajar-pelajar. Okey, setiap tahun atau darjah ataupun setiap tingkatan kita dah ada platform-platform ini untuk digunakan oleh guru supaya dapat menangani
masalah-masalah emosi yang tidak elok di kalangan pelajar supaya pelajar-pelajar boleh menguruskan mental dan emosi dia dengan baik. Okey? Okey, macam di tahun 4 dah ada macam mana pelajar itu dapat menguruskan mental, menguruskan konflik, menguruskan stres. So pelajar dah tahu kalau dia rasa macam sentiasa nak marah je kan. So dia dah tahu aku ni stres. Aku ni stres. Ini punca stres ni macam apa punca dia? Okey, mungkin sebab semalam tidur lambat. Okey, so dia boleh kontrol macam mana nak uruskan. Okey, tidur ikut jadual ataupun dia kata apa punca aku jadi nak marah ni kan. Mungkin dia boleh dia kata mungkin sebab kerja sekolah yang banyak sangat, homework yang PDPR yang bertimbun. So bagaimana nak menguruskan dia? So mungkin cikgu dah ajar, okey buat ikut jadual, buat satu-satu step by step. Okey, jangan buat secara bercelaru, susun dia punya jadual bila nak buat ni, bila nak buat ni. Okey, dari tahun 4, pelajar-pelajar itu pun dah diajar cara untuk menguruskan stres. Okey, itu yang saya tadi doktor tanya tajuk yang macam apa tidak perlu diletakkan dalam PDPR itu yang saya sangkal tu sebabnya ianya cukup cantik sebenarnya, cukup sesuai, cukup selari dengan situasi yang dihadapi pada hari ini. Itulah cikgu, bukan saya yang tak bagi letak dalam jadual tau cikgu. Ni yang saya melihat lah kadang-kadang yang keluar ni adalah daripada rakan-rakan kita juga. Jadi daripada pandangan-pandangan kan ibu bapa dan sebagainya kan. Kita sedih lah bila dia kata nak keluar tak perlulah ajar PJ, PK ni tak penting waktu tengah pandemik macam ni kan. Tapi dia tak nampak bahawa komponen dalam kurikulum ini sebenarnya banyak membantu anak-anak mereka ini untuk melangsungkan tempoh maknanya mental dan emosi mereka tu kan dengan baik. So kadang-kadang kita boleh tengoklah macam cikgu kata tadi daripada dia faham apa itu stres, apa itu tekanan, apa itu konflik, kemudian dia mengenal pasti pula punca, dari situ dia dah cuba strategikan untuk menangani stres tersebut. So bagi saya daripada kefahaman secara kognitif kemudian mereka dapat aplikasikan dan juga mungkin menjadi membimbing rakan-rakan yang lain juga bagaimana mereka ni kadang-kadang bercakap sama kawan kan kan kata saya macam ni lah tapi banyak kerja sekolah, jadi mungkin kita ni mungkin kawan ni sebagai rakan baik ataupun sahabat ni cuba mencari penyelesaian kaedah pengurusan emosi tadi melalui apa yang dipelajari lah dalam PJPK ni. Betul cikgu? Betul doktor. Memang kawan-kawan tu sebenarnya boleh menjadi salah satu sumber pembimbing lah ya, ataupun tempat pelajar-pelajar ni meluahkan perasaan dan juga tekanan yang dihadapi. Sebabnya kalau kita seperti yang saya tunjuk dekat slide yang mula-mula tadi kan ada gambar pakar psikologi Prof Datin Mariani tu. Okey, dia pun bersetuju mengatakan bahawa kalau ada masalah dan sebagainya meluah dan juga menangis itu sebenarnya salah satu terapi yang sebenarnya dah pun boleh mengurangkan sedikit tekanan dan juga stres yang dihadapi itu. Okey, kalau ikutkan itu pun dikira sebagai salah satu terapi stres yang boleh dilakukan lah. Okey, kita tengok tahun 5 adanya tajuk konflik dan stres dalam kalangan ahli keluarga, bagaimana nak diuruskan dengan baik. Ya, mungkinlah dalam musim-musim pandemik ini kita tak tahu kan, mungkin ada dalam ribuan pelajar kita ni ada yang mana ahli keluarganya kehilangan sumber pendapatan dan sebagainya kan, dan mereka menghadapi benda-benda ini dan adanya topik-topik yang sebegini sebenarnya memberi lebih peluang untuk guru itu menyelami, tetapi seperti yang saya bagi tahu tadilah kena pandai-pandai juga supaya mereka tidak terguris, sebabnya dalam keadaan yang sebegini kadang-kadang hati dan juga perasaan itu mudah untuk sensitif.
Ya. Jadi peranan cikgu itu juga amat pentinglah, berhati-hati juga dalam mengajar benda-benda yang sebegini sebabnya dia boleh memberi satu kesan juga kepada mental dan emosi pelajar itu. Okay. Okey, cikgu. Ya. Okeylah, mungkin Ya, tajuk-tajuk doktor. ni tajuk-tajuk daripada KSSR ke KSSM ni dia Ya, berbeza ya. dari segi apa Ya, nama ya. domain apa kata taksonominya lah, maknanya semakin Ya, tinggi ya. kan daripada dia hanya memahami sehinggalah dia mampu apa nama menyelesaikan masalahnya kan. Cikgu Ya, ada tak aras-aras tu. arasnya ya. Cikgu ada tak cadangan-cadangan aktiviti lah yang boleh dilakukan bersama murid bagi topik pengurusan mental dan emosi? Okey, saya ambil satu topik yang kita ambil tingkatan 5 lah ya. Tingkatan Okey. 5 saya ambil lah ada tajuk yang tingkatan 5, saya rasa tajuknya ialah ketidakstabilan emosi. Kan? Okey, untuk tajuk ketidakstabilan emosi ini apa yang saya buat lah, saya cuba sharing ya dengan saya pun tak pasti sama ada ianya betul-betul berkesan atau tidak. Saya sharing apa yang saya buat dan saya rasa ianya memberi kelegaan sedikit kepada pelajar. Okey, untuk tajuk ni apa yang saya buat bila saya ajar, saya kelas yang terakhir sebelum saya masuk ke tajuk ini, saya bagi tahu pelajar saya dalam Meet, saya bagi tahu mereka, saya kata okey, sekarang saya nak you tulis atas satu kertas, okey, tulis atas satu kertas apa perasaan anda pada masa ini, keadaan mentalnya, keadaan emosinya dengan PDPR yang berterusan macam ni, okey, dengan tekanan nak menghadapi SPM-nya sebab saya mengajar di salah satu sekolah yang agak, kalau Kelantan ni dia terkenal lah, tempat lain mungkin tak tahu. Kalau Kelantan dia agak terkenal dan sekolah akademik lah. Okey, sekolah yang akademiknya agak baik. Jadi pelajar-pelajar ni mungkin agak stres bila belajar dalam keadaan begini. So saya minta mereka tulis. Okey, saya minta mereka tulis mereka dalam atas sekeping kertas dan mereka snap kepada saya, hantar dan saya bagi tahu mereka segala tulis secara jujur sebab segala apa luahan yang awak tulis dalam tu saya takkan share dengan siapa-siapa. Okey, saya takkan share dengan siapa-siapa dan bila saya masuk untuk mengajar subjek ini, okey, saya menggunakan pelajar-pelajar punya sebab memang saya dapat feedback yang memang kadang-kadang kita terkejut. Ada yang sampai dah stres sangat sebab dia rasa ketinggalan. Ada yang sampai dah rasa macam kita rasa pelajar ni kalau kita biarkan mungkin boleh ke tahap murung kan. Okey, jadi saya mengambil semua data-data daripada pelajar ini dan saya kupaslah daripada tajuk yang ketidakstabilan emosi itu. Bagaimana menguruskan ketidakstabilan emosi, okey, kenapa benda macam ni boleh berlaku, kenapa benda macam ni boleh berlaku. So secara tak langsung dia boleh memberi touching kepada pelajar tu tadi. Okey, dan Reflektif cikgu dan sebagaimana yang saya cakap tadi lah doktor, masa mereka meluah tu sebenarnya mereka dah pun membuat satu terapi untuk tekanan dan juga emosi yang tidak stabil yang mereka hadapi. Itu salah satulah. Mungkin itu untuk tingkatan yang agak tinggi. Mungkin kalau dalam PJ apa yang saya buat untuk macam form 1 lah, tingkatan 1 kan. Tingkatan 1 macam bola jaring. Okey, kita nak ajar kemahiran hantaran dalam bola jaring kan. Macam kemahiran hantaran aras dada, hantaran yang aras bahu, Cikgu BJ tahulah semua ni kan, hantaran sisi, hantaran lantun dan sebagainya tu. Okey. Dan kita tahu dekat rumah tu bukan semua ada bola, betul tak? Kan? Jadi kalau kita cikgu PJ ni, kita okey, saya nak awak ambil satu bola, awak rakam bagaimana nak buat satu kemahiran hantaran aras dada, kemahiran hantaran aras bahu. Okey, saya rasa ia memberi tekanan kepada pelajar nak cari bola, nak kena beli dengan kedainya, tak banyak yang buka kan. So saya bagi tahu dia, okey, untuk Adil, ini form 1-nya, untuk Adil saya cakap dengan dia, awak ambillah apa-apa kertas yang ada dekat rumah awak jadikan dia satu bola. Okey, gunakan kreativiti awak jadikan dia satu bola. Okey, dan awak buatlah dia bulat untuk bola tu. Okey, yang awak rasa sedap-sedap pegang untuk awak rakam dan tunjukkan bagaimana teknik kemahiran hantaran itu dibuat. Okey, dan sebab budak yang form 1 ni dia kan masih keanak-anakan tu ada lagi sikit kan dari darjah 6 masuk form 1. So
Kita cakap dengan dia, bola yang paling cantik sekali pada waktu bersemuka saya bagi hadiah. Ini So dalam menarik perhatian dan effort dia, orang kata murid akan bagi effort yang lebih sebab ada reward tadi. Saya nampak dalam masa yang sama, doktor, kita mencungkil potensi diri pelajar itu. Kreativiti mereka untuk membuat bola tu macam mana. So kita dalam masa yang sama kita mencungkil potensi diri mereka. Itulah antara cadangan-cadangan yang saya rasa bolehlah. Mungkin cikgu-cikgu lain di luar sana ada yang lebih hebat, mungkin ada cadangan-cadangan yang lain. Bolehlah dilakukan. So dari saya mencadangkan benda-benda yang sebegitulah supaya pelajar dia tidak boring untuk berada dalam kelas PJ dan dia seronok untuk belajar dengan PDPR ni. Dan bila modifikasi tu berlaku tadi cikgu, modifikasi ke atas alatan kan, sebenarnya dia memberi orang kata pengurangan beban lah pada pelajar sebab pelajar tak perlulah keluar dalam tempoh pandemik nak pergi cari bola ke apa kan. Jadi penggunaan kertas kat rumah ada kan? Ya, kat rumah ada. Kertas kan. Betul, bagus. Saya sukalah kaedah begitu. Saya melihat macam itulah. Macam kalau kelas-kelas yang dah kelas PJ kan, pelajar mungkin dah dari pagi dah ada kelas matematiknya, mungkin dah ada kelas sainsnya. So kita kelas PJ kenalah pukul 12. So nak terus masuk hentam dengan PDPR punya video ke Google Meet lagilah budak tension kan. So bolehlah masuk Google Meet dulu, bangun tak form 4 kan atau form 5 kan. Okey, bangun 5 minit kita menari Bhangra dulu. So benda-benda lah sebenarnya yang boleh meredakan, reduce pelajar-pelajar punya stres dengan matematik, dengan sains tadi. Lepas tu boleh masuk dengan PJ. Saya melihat benda-benda ini perlu ada dalam saya melihat kelas Cikgu Yusri kita ni kan, dia sangat meriah lah dengan anak murid yang memberi sokongan kepada subjek PJPQ. Mungkin kerana kaedah yang digunakan tu sangat, orang kata walaupun dia santai sebab dia menggunakan modifikasi kreativiti murid, tetapi dia dapat menarik minat pelajar lah untuk terus bersama Cikgu Yusri dan bagi subjek PJPK. Dan ada juga beberapa cikgu lain mengatakan bahawa daripada Cikgu Cikgu Jeffrey rasanya ni. So ajar pendidikan kesihatan pakai Google Jamboard cikgu, menarik, real time katanya. Kemudian Cikgu Haizi, saya suka pakai Padlet. Ya, saya pun dengan pelajar-pelajar saya suka pakai Padlet. Kerana pada satu masa tu maknanya kita nampak semua tindakan murid-murid kita. Kemudian Cikgu Mat Yaakob Hassan alih ganti peralatan sukan untuk PJ. Terbaik, betul cikgu kan. Kita jangan kita permudahkan proses tersebut, tetapi masih mencapai objektif pembelajaran kita. So salah satu konsep TGFU, modifikasi alatan terbaik JUK Kelantan, kata Cikgu Ismahadi. Terima kasih Cikgu Ismahadi yang juga JU Johor tak silap saya. Sahabat saya tu. Ya, semua dalam ni saya rasa bukan orang yang asing, mereka ni adalah di kalangan kita juga. Okey, boleh teruskan Cikgu Yusri? Okey ya doktor. Okey, kita terus tengok yang cara sekolah rendah ni dah habis. Okey, kemahiran assertive verbal tu tadi di darjah 6. So bila beralih pula ke KSSM, okey seperti mana yang doktor maklum tadilah. Okey, dia punya sukatan, dia punya aras tu akan lebih tinggi lah. Okey, dan pada form 1 pelajar dah diajar dengan bagaimana untuk pemikiran positif. Okey, pemikiran positif. Faedah dia bagaimana untuk kita sentiasa berfikir positif. Okey, ini di tingkatan 1. Okey, kalau di tingkatan 2, kembali lagi dengan cara mengendali stres, nak urus konflik, nak urus stres. Okey, nilai kesan dia kepada kita kalau tidak diurus, sebab sebagaimana yang kita ketahui, okey, stres ini kalau tidak diurus boleh membawa kepada mental. Okey, dan boleh menyebabkan gila dan sebagainya lah. So benda-benda ni perlu ditekankan kepada pelajar supaya mereka tidak hanyut sekiranya ada yang berlaku kepada mereka lah. Dan kesan-kesan ini sebenarnya boleh memberikan satu satu garis merah kepada mereka supaya kena back to normal balik. Okay, nampaknya sebab itu saya katakan tadi
PJ ni dah ada dia punya ni. So yang perlunya digarapkan lagi oleh guru-guru PJPK kita sahaja. Okey. Masa sekolah menengah ni cikgu, tajuk-tajuk ni lagilah penting sebab mereka sedang melalui proses kedewasaan tu kan. Yes, betul doktor, proses remaja. Jadi tajuk-tajuk ni kalau boleh ditekankanlah supaya murid-murid kita ni faham dan tahu macam mana nak handle dia punya uruslah dia punya tekanan tadi. Ya, betul-betul doktor. Sebabnya pada masa ni mereka dah ada satu sisi lain kan, dah ada minat kepada berlainan jantina dan sebagainya. Itu pun salah satu punca mereka stres juga kadang-kadang. Jadi cikgu-cikgu kena pandai untuk tackle benda-benda ni. Okey, seterusnya saya pergi ke tingkatan 3. Tingkatan 3 dia ajar pelajar-pelajar bagaimana nak uruskan kemarahan. Okey, maknanya kalau marah tu jangan jangan melepaskan kemarahan dengan cara yang tidak sepatutnya. Okey, cari idea bagaimana nak uruskan, mencari idea kenapa kemarahan ini berlaku, so kita bagaimana nak selesaikan dia. Benda-benda ini ada dalam subjek ini. Okey, seterusnya ini yang kita lihat seperti yang doktor bagi tahu tadilah, bila dah tingkatan 4, tingkatan 5, okey, dia dah semakin dewasa, so cabaran dia dah semakin agak lagi besar lah. Lagi besar lah. So tajuknya diletakkan dekat situ kemurungan. Okey, sebab budak-budak yang pelajar-pelajar yang saya selalu sebut ni kan, ada pelajar-pelajar ni dia dia dah makin, bila pelajar-pelajar ni dia dah makin besar, dia dah makin, orang kata dah makin menyendiri, dah makin dia dengan mak ibu bapa dia pun dia dah makin dah tak nak rapat, tak nak bercerita kan. Jadi subjek ini sebenarnya telah pun ada untuk mengawal benda-benda ini supaya tidak berlaku kepada pelajar-pelajar lah, supaya tidak menjadi satu tekanan yang berterusan. Okey, seperti mana yang telah pun kita tahu, kadang-kadang ada pelbagai isu juga ya, kalau tidak PDPR pun isu-isu lain sebelum PDPR pun ada yang sampai pelajar peras bercinta, terjun bangunan dan sebagainya, dan benda-benda yang sebegini sebenarnya sudah boleh dielak awal-awal sekiranya kita dah tanam aspek-aspek pengurusan mental dan emosi ini daripada pelajar itu tahun 1 lagi. Sekiranya ia betul-betul telah pun menyerap ke dalam diri pelajar, saya melihat dengan subjek ini, seorang pelajar itu akan menjadi seorang pelajar yang memang akan, kalau kita fikir keluar kotaknya, dia memang seorang pelajar yang selain daripada fizikalnya bagus, emosinya stabil, rohaninya akan baik, dan inteleknya dan juga sasiahnya tu sudah tentulah. So nampak daripada tahun 1 sehinggalah ke tingkatan 5, subjek ini sebenar-benarnya memang melengkapi JERIS, dan subjek ini jugalah sebenarnya subjek yang dah pun ada platform untuk pelajar-pelajar itu menguruskan dia punya mental dan emosi, dan sebab itulah saya katakan subjek ini sebenarnya telah pun mendepani pengurusan mental dan emosi pelajar sebelum PDPR lagi. Ya, betul tu cikgu. Maknanya kalau kita lihat kurikulum PK ni sangat cantik dah dibentuk dengan merangkumi kelima-lima aspek tadi, JERIS tadi, jasmani, emosi, rohani, sosial kan, dan intelek. Jadinya yang perlu menjadikan PJPK ini lebih menarik, lebih berkualiti adalah guru itu sendiri.
kan. So guru perlu jadi kreatif, perlu menggunakan kepelbagaian sumber pengajaran. So ada juga cikgu-cikgu yang di platform kita dia kata cikgu kena kreatif, pelbagaikan lagi sumber pengajaran, dan ada juga cikgu yang berpendapat bahawa untuk tajuk-tajuk emosi begini, kalau boleh kita jangan gunakan murid kita tu sebagai sumber. Maknanya kita tidaklah kata cuba contohlah Cikgu Yusri ni anak murid kan, jadi saya kata cuba macam Yusri ni kan kita cuba point pada murid kita. So itu kalau boleh dielakkan, jangan jadikan murid sendiri sebagai sumber untuk kita elakkan isu-isu berbangkit. Sebab kita tak tahu apa background murid tu. Kadang-kadang kita cakap tentang katalah contoh kemurungan tadi boleh membawa kepada maut kan, bunuh diri contohnya. Jadi mungkin bila kita jadikan murid kita tu sebagai sumber, dia boleh mencetuskan pelbagai isu. Contohnya mungkin ada berlaku di kalangan ahli keluarga dan itu sedikit sebanyak mengganggu emosi dan of course akan ada isu-isu yang berbangkit selepas itu. Jadi sensitivity itu perlu dijaga. Sebab itu saya banyak kali tadi saya sebut supaya guru ini dalam mengajar tajuk ini kena berhati-hati. Sebab itu saya banyak kali sebut tadi nak ajar tajuk yang sebegini kena berhati-hati. Sebab kadang-kadang benda-benda ini boleh memberikan backfire kepada guru itu sendiri. Seperti mana yang ada berlaku lah, kita tak ada komen, saya doktor pun tahu kan. Malah cakap yang isu yang mengajar berkaitan dengan pendidikan yang 18 tahun ke bawah tu kan. Betul. Dan sebenarnya kalau kita lihat sekali, bila kita dah bantu murid-murid kita ni dengan pengurusan emosi mereka, secara tidak langsung sebenarnya kita membantu juga proses proses pembelajaran itu untuk guru-guru yang lain ni dengan lebih mudah lah, sebab pengurusan emosi itu telah berlaku dalam kelas PJ atau kelas PK, dan kesan dia tu terhadap kelas-kelas yang lain juga turut memberi kesan yang baik lah kan. Jadi secara tidak langsung pengurusan emosi tadi itu terurus dan memberi kesan yang positif kepada subjek-subjek yang lain juga. Jadi mungkin lebih mudah untuk kita mengurus pelajar-pelajar kita. Kita tengok lagi komen-komen di FB. Cikgu Muhammad Sani, musim-musim ni pendidikan kesihatan banyak bantu murid dan juga keluarga. Selalu subjek PJPK ni murid rajin dan suka masuk. Betul so kalau ada macam ni cikgu, alhamdulillah. Sebab kadang-kadang saya sedih juga bila tengok rakan-rakan saya yang rakan-rakan cikgu saya ni kan mengeluh kadang-kadang anak murid daripada katalah 40 satu kelas tu wujudnya 4 orang sahaja kan. Jadi mungkinlah ini bergantung kepada kita kata kemudahan yang ada dengan pelajar kita kan. Kita bukan pelajar sahaja yang mengalami masalah untuk kelas secara online ni, tapi kadang-kadang guru pun turut sama tempiasnya. Dah 53 minit ya. So ada 7 minit lagi ya. Cepatnya. Cepat. Okey, jadi cikgu agak lanjut jugalah, lebih kurang 10 lebih juga kita selesai. So insyaAllah Cikgu Isma Hadi kata gunakan istilah ilmiah yang betul semasa mengajar PIS ni. So jangan guna bahasa kebiasaan, bahasa pasar ni bimbang disalah tafsir lah bagi murid yang mendengar, tak pasal-pasal jadi isu pula. Ambil tindakan cikgu. Betul yang Cikgu Isma Hadi cakap tu, sebabnya kadang tafsiran itu perlu disebut betul lah, jangan disebut bunga, burung dan sebagainya. Dan itu sebenarnya memberi tafsiran yang salah dan kadang-kadang memberi juga tanggapan yang salah kepada pelajar itu sendiri. So sebut sebagai seorang guru PJPK,
kena belajarlah untuk sebut dengan teori-teori dan istilah-istilah yang betul itu. Terima kasih Cikgu Ismadi kerana mengingatkan. Betul. Kita rasanya Cikgu PJ ni dia ambil anatomi, ambil fisiologi, jadi istilah-istilah yang saya rasa boleh digunakan secara saintifik, gunakanlah kan. Jadi kita boleh elakkan daripada kita ni tak dapat nak kawal minda seseorang. Jadi bila kita sebut kadang-kadang satu perkataan tu, minda kita ni terus ke lain, kan? Jadi bila penggunaan terma yang tepat itu dapat membantulah untuk mengelakkan isu-isu yang tidak kita ingin dengar lah. So subjek PJPK antara subjek pilihan dan diminati dalam PDPR. Tahniah cikgu. Saya sukalah bila komen-komen macam ni kan. Ini banyak cikgu-cikgu yang positif dalam ni. So kebanyakannya mengatakan mereka macam seolah-olah tiada masalah lah dengan pelaksanaan PJ secara PDPR ni. Alhamdulillah. Sebabnya kalau cikgu PJ tu kan, kalau dia pandai menggunakan advantage, saya rasa memang subjek PJ ni sebagaimana yang kita tengok dalam komen-komen tu, subjek ini dah sebenarnya subjek yang menjadi pilihan walaupun semasa PDPR dan juga semasa tidak PDPR. Carilah kelas yang mana kelas PJ tu hari Khamis, hari Ahad budak dah tanya, cikgu hari Khamis ni PJ tak? Nampak tak? Seminggu awal dia tanya, dia tak tanya subjek lain. Ini kalau cikgu tu pandai untuk grab advantage ni memang cantik. Alhamdulillah. So kena belajar lagi ni banyak daripada Cikgu Yus ni dan cikgu-cikgu lain. InsyaAllah Cikgu Yus, sementara kita masih ada lebih kurang 4 minit lagi, ada apa-apa yang Cikgu Yus nak tambah sebelum saya rumuskan? Saya daripada saya lah ya, saya menyeru kepada semua guru-guru lah yang kalau yang melihat ini supaya cikgu-cikgu PJ khususnya, kalau saya tahu anda telah melakukan yang terbaik, kalau boleh berilah perhatian yang sepenuhnya dan jiwa raga yang sepenuhnya untuk mengajar subjek ini, sebab ini adalah subjek yang dibawa oleh pelajar sebenarnya macam yang saya bagi tahu tadi, yang dibawa oleh pelajar sepanjang hayat mereka. Okey, dia dibawa keluar untuk mereka hidup dengan apa yang telah pun kita ajar semasa mereka di tahun 1 sehinggalah tingkatan 5 daripada pelbagai aspek. Sebab kalau dilihat dalam komponen kesihatannya, sebab kita fokus kesihatan malam ni, dalam komponen kesihatan tu ada juga tajuk pemakanan. Ini maknanya bagaimana untuk menjaga pemakanan yang sihat. Ada juga tajuk pertolongan cemas. Okey, benda-benda ini diajar dan boleh dibawa, digunakan oleh pelajar-pelajar itu sehinggalah sampai bila-bila. Okey, kalau dia tahu pertolongan cemas contohnya kan, kita lari sikit daripada topik. So mereka boleh gunakan sampai bila-bila ilmu yang ada ini. Tengok orang patah tangan, dia tahu apa yang dia nak buat. Itu sebab saya katakan bahawa kalau boleh fokuslah dan ajarlah betul-betul subjek ini, sebab subjek ini adalah subjek yang betul-betul dia punya kandungan untuk pelajar itu menjalani kehidupan harian mereka selepas sekolah. Okey, terima kasih Doktor. Okey, terima kasih Cikgu Yusri. So ada beberapa komen yang lain saya baca ya. Cikgu Luqman Hakim kata setuju aspek pemilihan perkataan, intonasi suara, mimik muka. Betul, saya pun kalau mengajar macam-macam mimik keluar. Dan penerangan yang jelas akan membantu pemahaman murid. Cikgu Salahuddin kata pelajar cikgu suka masuk kelas, masuk PDPR sebab mereka rasa seronok belajar PJPK sebab tidak stres. Betul lah, saya pun suka juga masuk kelas PJ kan. Boleh main, boleh bergerak. Bila PDPR ni kadang-kadang saya antara orang kata kalau di fakulti saya ni program PJ lah kot yang satu-satunya yang akan bangun berdiri depan skrin berbanding subjek lain duduk depan je kan, duduk je 2 jam ke 3 jam. Okey. Alamak Cikgu Ismail Hadi, dia suruh tambah lagi lah 30 minit, seronok pengusian malam ni, tak puas pula nak kutip ilmu. Jangan macam tu cikgu, kita buat sejam je setiap minggu insyaAllah. InsyaAllah minggu depan kita usahakan lagi satu siri 3. Kemudian ada cikgu, Cikgu Jeff tanya, boleh tak cikgu kita ajar pertolongan cemas dulu baru ajar PIS? So mungkin selaku JU mungkin ada jawapan?
Boleh, tak ada masalah. Sebenarnya RPT itu adalah dibina oleh guru berdasarkan kesesuaian guru. Okey, RPT itu, guru itu bina RPT, rancangan tahunan dia tu berdasarkan kesesuaian dia. Dan dia tahu pelajar dia macam mana. Okey, pelajar kelas ni jenis yang macam mana, style dia macam mana, apa yang perlu didahulukan, apa yang perlu dikebelakangkan, dan sebenarnya bergantung kepada guru itu. Tidak ada masalah. Okey, Okey. sebab dalam BAK 21 pun ada mastery learning kan, dia punya pelajaran yang tak sepatutnya mengikut betul-betul dengan turutan tu. Okey, Boleh alright. saja. So kehadiran Cikgu Farah Aira kata kehadiran kelas PJPK dia lebih ramai daripada subjek lain. Hebat cikgu, hebat. Tahniah. So, Cikgu Nurul Anwar Mat Yusof, Alhamdulillah, terima kasih atas perkongsian ilmu. Saya bila mengajar, saya cuba buat mereka seperti anak saya. Mengajar macam ayah dalam kelas. Itu sebab mereka suka join kelas PJK, betul. Kadang-kadang kita jangan tidak terlalu formal. Bila formal tu kadang-kadang dia menyebabkan apa kata stres kan. So santai tu tetapi dia masih mencapai kepada objektif yang input tu yang penting sampai. So subjek lain cikgu cari murid. Subjek PJPK ni murid cari PJ. Kalau cikgu PJ kena meeting atau tak ada sekolah, mau murid tanya dengan enfras. Kalau cikgu PJ lambat mai sekolah, mau murid tunggu kat padang masa bersemuka. Oh rindulah cikgu. Ramai cikgu kat sini rindu nak pergi padang. Samalah, saya pun rindu nak pergi padang, kena matahari, peluh-peluh, pakai baju sukan kan. So sekarang peluh depan skrin sahaja. Dan okay, so apa lagi, bila buka sekolah nanti saya nak cadangkan agar kita berikan murid main apa-apa je sukan. Ni Cikgu Luqman Hakim ni, antara cikgu yang sangat aktif. Dia kata nak bagi murid dia main apa je sukan, bagi dia lepas stres kan, lama tak ada kelas PJPK. Betul. Dan saya pun geram tengok anak saya tak bergerak-gerak kan. Saya memang weekend adalah hari saya haramkan mereka pegang gadget. Jadi mainlah memanah, saya beli macam-macam dah. Jadi pergi main di luar. Alright, so mungkin kita terpaksa rumuskanlah di sini memandangkan masa pun sebenarnya dah pukul 10. Okey, so terima kasih. Itu kalau bagi bercakap biasa bagi saya kuliah saya semua 3 jam. Jadi 1 jam ni macam baru warm up je. Okey. So walau bagaimanapun sebab perjanjian kita hanya sejam setiap minggu, dan saya rumuskan bahawa sebenarnya kurikulum PJPK ni memang sudah pun mendepani pengurusan mental dan emosi pelajar semasa PDPR. Jika dilihat daripada KSSR sehingga ke SSM, topik-topik tentang pengurusan emosi itu pun telah pun kata digarapkan dalam kurikulum. Pelaksanaan itu sangat penting dan bagaimana untuk menarik minat pelajar-pelajar kita ini ialah menerusi kreativiti oleh guru-guru tadi. Jadi pelbagaikanlah merancang aktiviti yang berkaitan untuk pencapaian objektif pengurusan emosi ini. So terima kasih banyak Cikgu Yusri, dan sebelum saya tutup kita punya sesi pengkongsian santai minggu ini, saya ingin membuat beberapa pengumuman lah bagi guru-guru yang berminat untuk menjadi panel jemputan kami, boleh terus PM kami di di Messenger Facebook kami Shape PPJKM, dan juga kami akan selalunya lah kita akan tanya apakah tajuk, apakah bahan-bahan yang ada, dan bahan-bahan tu kami akan go through dulu, diselia dulu sebelum dan kami akan susunlah jadual mengikut giliran. Sebenarnya kita dah ada beberapa guru lagi untuk siri-siri yang akan datang. So insyaAllah kita akan teruskanlah sebab saya rasa perkongsian ini memang ramai mohon untuk teruskan, sebabnya guru-guru merasakan sesi perkongsian santai ini memberi orang kata pencambahan idea kepada mereka untuk pelaksanaan PDPR. Sebab kita tak pasti lagi walaupun KPM kata
bulan 9 kan, sekolah dibuka, itu pun masih bergantung pada keadaan semasa pada waktu itulah. Alright, yang kedua, kami ingin war-warkan bahawa selain daripada webinar di peringkat nasional ini, kami juga akan mengadakan SHAPE International Webinar yang kami bawakan dua penceramah daripada luar negara, Singapura dan Indonesia, dan juga kami membawa wakil guru daripada Malaysia untuk bersama di dalam webinar SHAPE International Webinar tersebut yang akan berlangsung pada 14 Ogos nanti, dan sesi itu akan berlaku secara tertutup. Jadi guru-guru yang berminat untuk menyertai webinar international tersebut bolehlah layari Facebook page kami. Di situ ada maklumat, maknanya bagi mereka yang telah pun menjadi ahli Persatuan SHAPE Malaysia, webinar itu adalah free sahaja. Tetapi kalau bukan ahli, anda hanya perlu membayar RM20 sahaja untuk menyertainya. So masih ada masa, kita masih buka lagi pendaftaran dan pastikan anda semua tidak ketinggalan. Okay? Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi pada, saya tak pastilah, mungkin ada kot minggu hadapan. InsyaAllah kita datangkan panel-panel yang saya rasa semuanya berpengalaman dan berkemahiran tinggi, dan mungkin hopefully apa yang kita kongsikan ini memberilah manfaat kepada semua. So daripada SHAPE Malaysia, kami mengucapkan terima kasih kepada semua penonton, pendengar di FB page kami, dan kami mohon maaf sekiranya ada kekurangan dan kelemahan dari pihak kami. Terima kasih, selamat malam, jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.